Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, selamat sejahtera. Apa khabar semua adik-adik tahun 3? Ya, berjumpa lagi. Saya ingat lagi tak cikgu? Lama cuti, takut lupa. Okey, untuk video kali ini cikgu akan ajar awak untuk tahun 3 ya, untuk minggu ni cikgu akan ajar uh, pendidikan kesihatan, iaitu tajuk menangani konflik. Menangani konflik. Okey, apa itu konflik? Apa dia apa semua? Ada sedikit latihan untuk awak cikgu akan bagi, tapi tak perlu print, tak perlu apa, just buat, just amalkan dengan ibu, ayah atau adik-beradik awak yang lain. Okey. Baik, untuk pendidikan kesihatan tahun 3, tajuk minggu ini adalah menangani konflik. Okey. Dalam tajuk besar dia perhubungan. Okey, standard kandungan 5.1, standard pembelajaran 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3. Dan tahap penguasaannya ialah 5, iaitu mengesyorkan cara mengurus konflik secara berhemah dalam perhubungan dengan adik-beradik dan rakan sebaya. Baik, kita pergi kepada seterusnya. Cikgu nak awak tengok dulu gambar-gambar ni. Okey, ni gambar apa? Gambar mungkin adik-beradik sedang bergaduh, dia tarik-tarik rambut. Tengok dulu. Okey. Ini gambar apa? Gambar awak kena marah mungkin dengan adik awak, dengan kakak awak. Baik. Okey, kita tengok apa itu konflik. Konflik ni apa? Konflik, Konflik. Konflik ni apa sebenarnya? Konflik ni adalah ketidakfahaman dan perselisihan pendapat antara individu. Okey, bila individu, contoh kata kalau adik dengan awak, awak dengan adik. Okey, awak nak tengok cerita Upin Ipin. Okey, adik pula nak tengok cerita princess lah katakan. Jadi awak berebut, channel TV tu berebut. Okey, situ adalah ketidakfahaman. Okey, awak nak tengok lain, adik nak tengok lain. Bila awak berebut, dia jadi konflik, dia jadi bergaduh. Bergaduh adalah, itu adalah konflik. Okey, dan perselisihan pendapat antara individu. Perselisihan pendapat. Contoh kata awak rumah di tingkat 2, katakanlah rumah di tingkat 2. Okey, awak nak naik rumah awak di tingkat 2. Adik awak kata naik lift cepat. Okey, awak pula kata naik tangga lagi cepat. Di situ naik lift ke naik tangga, naik lift ke naik tangga, naik lift ke naik tangga. Di situ pun akan jadi satu konflik. Contoh, walaupun tak mungkin anak-anak murid cikgu semua baik-baik kan. Tak mungkin itu akan terjadi. Nak naik lift naik tangga pun boleh bergaduh. Tapi cikgu bagi contoh. Okey. Itu dia perselisihan pendapat. Pendapat awak naik tangga lagi cepat, pendapat adik naik lift lagi cepat. Itu perselisihan pendapat. Itulah konflik. Right? Okey, cara-cara menangani konflik yang pertama. Okey, cikgu akan jawab, bila ada konflik, kita jangan biarkan konflik itu berterusan. Kita jangan sekali-kali biarkan konflik itu berterusan, sebab tak elok kan bergaduh sesama kita, sesama manusia, sesama rakan, sesama adik-beradik, sesama keluarga. Kan tak elok kan. Awak suka ke bergaduh dengan kawan-kawan? Tak kan? Okey. Baik, ini adalah cara yang pertama untuk menangani konflik, iaitu saling memaafkan antara satu sama lain. Tak kisah siapa yang minta maaf, bergaduh macam mana pun, minta maaf dulu. Alright? Kalau kita sedar kesalahan kita, jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri dulu. Okey, bila kita salahkan diri sendiri, kita minta maaf. Dan orang yang minta maaf tu kena maafkan antara satu sama lain. Macam awak hari raya, okey, minta maaf antara satu sama lain. Tengok gambar, macam gambar Upin Ipin tu. Macam itulah dia saling bermaafan. Bila kita saling bermaafan, insya-Allah konflik tu akan selesai dan kita boleh jalani kehidupan macam biasa, seronok, happy. Tak perlulah nak bermasam muka. Okey. Seterusnya, cara menangani konflik yang kedua. Okey, mengalah tak semestinya kalah.
mengalah demi kebaikan. Apa yang cikgu nak awak buat adalah mengalah. Kalau ada konflik, mengalah. Jangan tinggikan ego awak. Alright. Okey, contoh katalah awak bergaduh dengan adik awak nak tengok TV. Okey, mengalah je dengan adik awak. Bagi je lah adik awak nak tengok princess tu. Bagi. Nanti dia dah letih, awak pula akan tengok TV tu. Tak ke mana. TV tu tak lari pun. Okey. Dan bila awak mengalah, jangan awak anggap awak dah kalah. Tidak sebenarnya. Awak mengalah adalah demi kebaikan. Itu yang disayangi oleh ibu dan bapa. Malah Allah pun sayang orang yang mengalah ini. Okey, faham? Mengalah tak semestinya kalah, mengalah demi kebaikan. Alright. Cara menangani konflik yang ketiga pula, tarik nafas dalam-dalam dan bersabar. Okey, macam mana tarik nafas dalam-dalam? Cikgu ajar kan? Take a deep breath in. Ingat tak? Ingat balik. Cikgu tahu dah lama tak sekolah. Tapi biasanya jarang lah orang lupa tarik nafas ni bila cikgu ajar macam mana. Okay, in, out. Okay, tarik nafas dalam dan hembus perlahan-lahan. Okay, tarik nafas perlahan-lahan, hembus perlahan-lahan. Tarik nafas, hembus. Lakukan berulang-ulang kali. Apabila awak buat teknik bernafas ini, okey, hati awak akan jadi lembut, sejuk balik. Okey, awak tak ada nak marah-marah dah. Okey, tapi kena buat sabar dan bersabar. Okey, jangan cepat melenting, jangan cepat marah. Okey, banyakkan bersabar. Lagi-lagi kita dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ni, PKPB ni. Alright. Banyak-banyakkanlah bersabar duduk di rumah. Okay? Bukan mak ayah tak nak bagi keluar, cumanya kita takut takut virus COVID-19 ni akan kena pada awak. Okay, sabar. Baik, pernah main tak permainan ni? Okay, cikgu pasti ramai yang dah pernah main permainan ni kan. Ini permainan dam ular. Okey. Baik, bagi yang ada permainan ini, sila bermain permainan dam ular ni bersama rakan-rakan awak ataupun adik-beradik awak yang berdekatan. Tapi dalam masa sekarang ni, cikgu syorkan awak main dengan adik-beradik awak dulu. Okey, kalau tak ada pun tak apa. Bagi yang ada, okey, cuba main permainan ni dengan adik awak. Okey, cuba kawal emosi awak. Macam mana awak nak kawal emosi awak bila bermain ni, dam ular ni? Cikgu nak tengok nanti. Okey, bagi yang ada saja. Bagi yang tak ada, tak apa, tak mengapa. Baik, berikan cara-cara kamu mengurus emosi ketika bermain dam ular ni. Cikgu bagi masa 2 minit dari sekarang. Okey, cara-cara kamu mengurus emosi ketika bermain dam ular. Macam mana kamu nak urus emosi ni? Kalau adik awak main tipu, macam mana awak nak buat? Kalau awak ketinggalan, macam mana awak nak buat? Okey, cuba awak berikan cara-cara awak nak mengurus emosi ketika bermain dam ular je pun. Okey, cuba awak berikan. Right? Bagi tahu mak atau ayah awak yang ada di sebelah, bagi tahu jawapan dia. Macam mana awak nak fikirkan? Cuba fikirkan, berhenti, duduk sekejap, pandang atas, pandang kipas, pandang apa benda nak pandang. Okey, cuba awak fikirkan macam mana cara kita nak urus emosi masa main dam ular ni. Adakah aku kena bergaduh-gaduh? Adakah aku akan buat segala apa cara pun, termasuk cara menipu untuk aku menang? Macam mana? Right? Okey, kalau dah dapat jawapan, bagi tahu dekat ibu dan ayah awak di sebelah. Right? Okey, contoh, cikgu akan bagi contoh macam mana cara kita mengawal emosi. Bertolak ansur tentang giliran permainan dengan rakan atau adik-beradik. Bertolak ansur lah. Janganlah macam, aku dulu jalan, kau kecil, kau jalan yang kedua. Tak boleh. Okey, bertolak ansur. Okey,
Menerima kekalahan dengan hati terbuka. Okey, jika kalah, janganlah awak melenting. Main tipu, angkat baling lah dah mula tu. Jangan. Tidak mengejek yang kalah dalam permainan. Jangan ejek. Kalau awak dah menang, just terima kemenangan tu dengan hati yang gembira. Jangan sampai awak mengejek orang yang kalah. Macam tu jangan. Itu akan menimbulkan pergaduhan. Dan yang terakhir adalah jujur semasa bermain. Jangan pula kalau awak paling dadu tu dah tulis dah tunjukkan 5, awak jalan 5 je. 1 2 3 4 5. Jangan jalan sampai 6 lah katakan. Okey. Mentang-mentang lah adik tak tahu apa, awak pun buat tak tahu je. Okey. Jujur semasa bermain. Itu adalah antara contoh yang cikgu beri. Okey, cara awak nak mengawal emosi awak semasa bermain dam ular. Dan benda ni pun awak boleh apply ni apa awak boleh buat. Okay? Bukan bermain dam ular saja, awak menolong ibu masak, bermain sama-sama dengan adik, main apa-apa permainan pun sama-sama dengan adik ataupun kawan. Okay? Awak boleh gunakan cara-cara mengawal emosi ini. Okey, kesimpulan untuk kelas hari ini adalah kita hendaklah sentiasa bijak mengurus emosi kita supaya kita dapat hidup dengan gembira. Okey, bila kita bijak mengurus emosi, kita dapat hidup dengan gembira. Tak ada hidup sedih-sedih, tak ada hidup dalam ketakutan. Baik, yang kedua, selesaikan konflik secara baik dan berhemah. Bila ada suatu konflik, selesaikan dengan cara yang baik. Jangan selesaikan dengan bergaduh, bermasam muka. Alright, itu tak baik. Okay, yang terakhir adalah sentiasa jujur dalam segala hal. Kalau awak jujur, insya-Allah awak akan hidup dengan tenang dan gembira. Okay, itu saja untuk kelas pada kali ini. Kita jumpa pada kelas minggu hadapan. Alright, bye bye. Assalamualaikum.